Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Kampung Bukit Daerah Tutong dengan kerjasama Muslimah Masjid Kampung Bukit Tutong kemarin mengadakan pertandingan menghafaz ayat-ayat lazim dan azan subuh bagi para pelajar kelas Al-Quran dan Mukaddam sempena sambutan Ilal Hijrah 1445 dan sempena cuti penggal persekolahan. Pertandingan diadakan di Masjid Kampung Bukit. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori azan subuh dan menghafaz ayat-ayat lazim. Pertandingan disertai oleh 8 pelajar dari kelas Al-Quran dan Mukaddam dari Masjid Kampung Bukit dan Balai Ibadat Hajah Aminah Kampung Long Mayan Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Jualan perkhidmatan makanan dan minuman di negara Brunei Darussalam pada suku tahun pertama 2023 meningkat 17.7% berbanding suku tahun pertama 2022 dengan anggaran hasil jualan meningkat dari 91.9 juta ringgit kepada 108.2 juta ringgit. Dari jumlah jualan, aktiviti makanan dan minuman juga mencatatkan pertumbuhan positif 12.7% tahun ke tahun. Berdasarkan siaran akhbar Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Keuangan dan Ekonomi, antara sebab utama peningkatan hasil jualan makanan dan minuman ialah aktiviti perkhidmatan catering diikuti kedai makanan segera dan restoran. Bagi perbandingan secara suku tahunan, nilai dan jumlah jualan perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan penurunan berbanding dengan suku tahun keempat 2022. Prestasi jualan runcit mencatatkan penurunan tahun ke tahun pada suku tahun pertama 2023 sebanyak 4% berikutan kekurangan permintaan domestik selaras dengan volume jualan runcit yang lebih rendah sebanyak 4.9% tahun ke tahun. Manakala nilai dan volume jualan runcit pada suku tahun pertama 2023 juga mencatatkan penurunan 1.7%. Laporan penuh indeks jualan runcit dan perkhidmatan makanan dan minuman boleh didapati melalui laman sesawang JPES. Merujuk siaran akhbar Kementerian Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Malaysia, pada 15 Ogos lalu, kementerian tersebut mengesahkan Marudi Miri telah dikenal pasti sebagai salah satu kawasan penularan penyakit rabies. Pengesahan itu dibuat setelah seekor anjing liar disahkan positif rabies pada 2 Ogos lalu. Berikutan itu, 73 kawasan dikesan mengalami penularan penyakit tersebut. Dalam pada itu, Jawatan Kuasa Pasukan Bertindak bagi menangani penyakit zoonotik terdiri dari Kementerian Kesihatan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam memaklumkan setakat ini tidak ada kes jangkitan rabies di kalangan manusia ataupun haiwan telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Pada masa ini, pengimportan dan lintas sempadan haiwan peliharaan daripada negeri-negeri jiran yang merekodkan kes-kes jangkitan rabies adalah tidak dibenarkan. Ia adalah sebagai langkah pencegahan dan kawalan pergerakan haiwan bagi mengurangkan risiko kemasukan penyakit rabies ke negara Brunei Darussalam. Orang ramai yang mempunyai anjing dan kucing peliharaan dinasihatkan untuk mengambil langkah pencegahan ke atas haiwan peliharaan dari dijangkiti penyakit rabies dengan melaksanakan perkara-perkara seperti berikut. Membawa haiwan peliharaan mendapatkan suntikan vaksinasi rabies. Jika terdapat gejala pada haiwan peliharaan, pemilik disaran untuk berhubung terus dengan klinik haiwan terdekat bagi mendapatkan pemeriksaan lanjut. Orang ramai juga disaran untuk mendapatkan atau membeli haiwan peliharaan daripada tempat dan sumber yang dipercayai lengkap dengan suntikan vaksinasi rabies. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal bagi mengurangkan risiko jangkitan rabies, antaranya menyuci bahagian tubuh yang digigit dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit bagi menghilangkan kesan air liur. Mendapatkan rawatan luka dengan segera di klinik kesihatan atau hospital terdekat jika mengalami gigitan haiwan. Mematuhi arahan doktor sekiranya diperlukan suntikan vaksin anti-rabies. Untuk mengurangkan risiko digigit, disarankan untuk tidak mendekati haiwan liar atau binatang agresif dan sentiasa mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi.
Pihak kementerian juga menyarankan individu yang berisiko tinggi seperti pengendali anjing dan kucing, doktor haiwan dan kaki tangan makmal haiwan untuk mendapatkan suntikan vaksinasi bagi mencegah jangkitan rabies dalam kalangan manusia. Pemilik anjing yang berdaftar juga dinasihatkan untuk tidak membiarkan anjing-anjing peliharaan mereka dilepaskan dengan tidak dipantau dan berada di tempat awam. Jawatan Kuasa Pasukan Bertindak bagi menangani penyakit zoonotik akan terus memantau situasi ini dan memaklumkan apa jua perkembangan mengenainya kepada orang ramai dari masa ke semasa. Untuk maklumat lanjut, hubungi talian yang tertera. Umat Islam diingatkan agar tidak terlalai dan terleka tentang adab dan akhlak dalam menyampaikan teguran dan nasihat. Justru dalam perubahan gaya hidup masyarakat yang dikuasai oleh penggunaan media sosial menyediakan ruang integrasi dan komunikasi tanpa batas ini, umat Islam perlulah bijak memastikan bahawa ayat-ayat atau perkataan yang hendak digunakan itu adalah bersesuaian. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat kemarin. Oleh yang demikian, marilah muhasabah diri kita agar mengembalikan semula tujuan sebenar. Sesuatu teguran dan nasihat itu dilakukan agar memberikan manfaat kepada orang lain, bukannya mengundang kemudaratan yang menyemarakkan api perbelahan dan permusuhan. Sedangkan permusuhan adalah perbuatan yang dibenci dan ditegah dalam agama kita. Akhirnya, budayakanlah amalan tegur menegur dan nasihat menasihati dengan kata-kata yang lemah lembut, berbudi bahasa dan bijaksana. Berilah teguran dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara yang penuh berhimah agar teguran tersebut dapat diterima dengan hati yang lapang dan terbuka. Kursus Tarannum Al-Quran bagi peringkat pralanjutan memberikan peluang kepada peserta kursus mendalami disiplin ilmu Tarannum Al-Quran secara bertalaki dengan guru yang berkemahiran. 19 orang peserta yang terpilih merupakan lepasan dari skim tilawah Al-Quran Remaja STAR, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama. Kursus ini memberikan keyakinan kepada para peserta agar dapat memberikan persembahan bacaan dengan sempurna dan profesional supaya ia dapat diketengahkan sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Peserta ini akan insya-Allah dibimbing oleh fasilitator yang berkemahiran dalam bidang Tarannum Al-Quran, berlatar belakangkan qari dan qariah kebangsaan di negara Darussalam dan juga menempah nama di peringkat antarabangsa. Di samping penerapan lagu Tarannum Al-Quran, para peserta kursus berjaya mempraktikkan dengan membawakan lagu Tarannum yang dipelajari dari tenaga pengajar. Keseluruhan peserta-peserta suka, artinya menerima dan nampak ia punya progres di dalam teknik yang diajarkan, terutama dalam pembawaan Tarannum. Harapan saya setelah tamat kursus ini supaya akan membakar lagi semangat saya untuk terus mempelajari, menggali ilmu Al-Quran ini supaya lebih fasih dan mahir dalam bidang ini. Saya berharap dapat mempersembahkan persembahan yang terbaik dan mampu meningkatkan mutu pembacaan dalam pertandingan yang akan datang. Saya akan mengaplikasikan segala ilmu yang dipelajari di dalam kursus ini di dalam musabaqah tilawah Quran yang saya ikuti. Dengan adanya kursus ini, saya dapat mengambil peluang yang amat berharga untuk memperbanyakkan lagi ilmu dalam khususnya dalam bidang Tarannum. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Kebiasaannya didengar hanya kalangan orang tua yang bergiat dalam pembuatan parang atau pisau secara tradisional di negara ini. Namun kini, belia tempatan sudah mula menceburkan diri dalam bidang tersebut dalam sama-sama meneruskan tradisi pembuatan parang dan pisau tradisional. Pewarta RTB Haji Azizi Ahmad ada laporannya. Mula menceburkan diri dalam bidang tersebut pada tahun 2016. Awangku Muhammad Syafi Al-Hadi bin Pengiran Abu Bakar telah mencuba menghasilkan beberapa bilah parang tetapi gagal menghasilkan yang berkualiti. Namun berbekalkan semangat yang tidak pernah kendur, akhirnya berjaya menghasilkan beberapa bilah parang dan pisau yang berkualiti dengan menggunakan bahan-bahan kitar semula. Bahan-bahan yang saya gunakan ini adalah bahan-bahan yang recycled items yang terdapat dari tempat pembuangan besi seperti high carbon spring steel ataupun copper, brass dan lain-lain. Sering mendapat tempahan antaranya dalam kalangan tukang masak. Pembuatan sebilah parang atau pisau mengambil masa selama 2 ke 3 minggu untuk siap. Media-media sosial turut menjadi platform untuk mempamerkan produk-produk jualannya. So, sebagai para belia, saya mau menaikkan dan melanjutkan tradisi ini di Brunei. Menunggu untuk graduation politeknik ini, saya pun dapat menaikkan sara hidup harian itulah dengan berbisnes sebagai blacksmith ini. Berniat untuk meningkatkan lagi ilmu pembuatan parang dan pisau, belia tempatan ini juga berhasrat membawa perusahaannya ini ke luar negara. Semoga niat belia-belia seperti ini akan menjadi kenyataan dan dapat menambah lagi hasil ekonomi negara. Laporan Haji Azizi Ahmad untuk Berita RTB. Kempen 80 bilion langkah bersama di bawah inisiatif BN on the Move akan dilancarkan secara rasmi esok. Kementerian Kesihatan memaklumkan pelancarannya akan diadakan pukul 6.30 pagi semasa program Bandar Kuceria di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin. Orang ramai dialu-alukan mengikuti pelbagai aktiviti yang akan diadakan. Antara kemuncak acara ialah walkathon sejauh 6 km yang bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin.